شر ما صنعت لك بنعمتك ومنزل لي فوزي فاسمع لا يكون سمد إلا أنت إلا تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berada di malam Yaumul Jumaah, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Alhamdulillah, syukur sebanyak-banyaknya, merafakkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Azza wa Jalla. Allah masih lagi memilih kita. Allah memudahkan kita, memberikan kita ruang dan peluang, masa dan tenaga untuk kita berada di pada permulaan hari umat Islam ni. Bermula hari Jumaat, hari Maghrib ni, hari permulaan harinya Maghrib, dan Jumaatnya adalah penghulu dia. Kita berada pada hari ini dan kita berada di awal hari, dan Alhamdulillah. Dan ini satu perkara yang mesti kita usahakan untuk istiqamah. Dan walaupun ianya susah, istiqamah itu bersamanya mujahadah. Untuk berada di permulaan hari, dan apatah lagi berada kita pada penghulu hari. Penghulu hari, kita berada di permulaan hari. Itu masuk itu. Dan kita berada di sini. Kita berada di dalam majlis zikrullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini petanda agar Allah SWT menyatakan keredaannya untuk kita dengan memilih kita untuk mendapat kebaikan melalui memberikan kefahaman di dalam agama. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah nak berikan iaitu kebaikan, maka Allah berikan iaitu kefahaman di dalam agama. Apatah lagi kefahaman agama yang kita sedang bincangkan ini adalah usul kepada agama, asas kepada agama, usuluddin. Kefahaman yang membawa kita untuk mensyarahkan, membincangkan tentang perbahasan sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Apabila Allah pilih kita nak baik, maka Allah beri kita lebih faham. Mungkin kita dah tahu tentang Allah, dah belajar tentang sifat 20, tapi sejauh mana kita nak menghayati, memahami dalam kehidupan. Malah sejauh mana kita nak menyebarkan pula, mewariskan legasi ilmu kepada terutamanya keluarga kita sendiri, anak-anak kita, isteri kita, untuk kita memastikan warisan ilmu, apatah lagi tentang perbahasan akidah ini benar-benar diwariskan dengan sebaik-baik. Maka dengan itu Allah pilih kita untuk belajar, mendalami dan memahami tentang Allah ni. Dia tak ada titik noktah, tak ada istilah berhenti untuk mengenal Allah, sehinggalah kita mencapai martabatnya Allah kurniakan hubbun, cinta. Cinta yang membawa kepada perbahasan yang
kelazatan, halawatul iman. Ya, ini tiada lagi dia merasakan susah dalam segala surah Allah atau dalam perbahasan, sehinggalah kita benar-benar menghayati maksud orang beriman itu tidak akan pernah rugi. Itu ciri khas orang beriman, ya mas sekalian. Tiada istilah rugi. Kerana itu janji Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya manusia semua rugi kecuali orang beriman dan yang beramal saleh. Amalan yang utama itu menuntut ilmu, mas. Sehinggalah kita menghasilkan kita hidup kat atas dunia ini, tak adalah nanti keluar daripada bibir kita, lisan kita, kalimah rugi. Rugi aku. Terutama rugi pula dia melihat pada perbahasan benda yang diguna untuk agama. Dia tak ada istilah lagi berkira-kira. Di situlah orang beriman apabila mencapai martabat cinta dan dia melihat kehidupan ini dengan iman, maka tiadalah dia melihat dengan kerugian. Semua ada keuntungan walaupun Allah takdirkan buruk bagi. Dia ada qadar yang ke-6 tu kan. Rukun iman yang ke-6. Biasa kalau kita tengok Allah takdirkan buruk bagi kita, kita tu nampak rugi. Itu belum mencapai martabat kemanisan. Walaupun hakikatnya itu kita belum faham sepahamnya, tapi itulah sebenarnya. Kerugian buruk di sisi mata manusia itu sebenarnya orang beriman tak ada. Sebagai contoh, sakit. Sakit memang nampak satu sudut kita berkurangan prestasi kita. Kita berkurangan untuk melakukan muamalah di dunia. Tapi pada satu sudut, kafarah dosa. Bila kafarah dosa, bukankah itu yang kita nak? Maksudnya, sampai tahap kalau sakit tu dia senyum. Macam mana je hari-hari? Alhamdulillah sakit hari ni. Hai. Ini makam lain, dia Alhamdulillah. Memang itu yang Nabi ajar. Kalau dalam keadaan berlaku peristiwa yang tidak sedang, berlaku yang tidak bagus, Alhamdulillahi ala kulli hal. Tak ada istilah, tahulah. Wah, ada hai tapi ya. Dia mesti Alhamdulillah. Apatah lagi kalau dengan nikmat Allah. Kalau lah sakit pun senyum, kalau sihat siapa ke telinga. Mana orang beriman dia tak ada istilah mencukur lah. Muka mencukur, tak ada. Dia mesti tergambar zahir pada wajahnya nur cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman yang dia meredai atas segala perilaku yang terjadi dalam perjalanan hidup. Kalau sakit, alhamdulillah. Kalau sihat, masya Allah. Sebab itu mas sekalian, suka saya ulang berkali-kali, belajarlah mengenal Allah itu sehingga meresap ke dalam hati. Tiada istilah rugi dalam hidup. Semua untung. Sebab apa? Sebab Allah yang menjamin segala perkara. Bismillah. Alhamdulillah. Sebab itu dalam perbahasan qada dan qadar itu, buruk yang baik, dia bukan buruk saja, tapi buruk yang baik, kerana datang pada Allah yang maha baik. Jadi kita nak belajar sampai tahap begitu mas sekalian. Mudah-mudahan Allah pilih kita, sebab dalam ke depan kita, Tuan Guru Dr. Ni Muhammad Syukri Ni'wan Hafizahullah Ta'ala, dia meletakkan indikator begitu. Dan kalau tengok kulit depan tu kan, kulit apa? Mengenalinya dengan maksud mencintai, lebih mendatangkan nikmat keimanan yang hakiki. Jadi makna kata iman tu nikmat mas. Tetapi adakah kita telah menikmati nikmat itu? Tak semua nikmat kita boleh nikmati. Contoh makanan. Bila kita tekak, kita sakit, makanan tu sedap, tapi kita tidak boleh menikmati makanan itu. Terus sebagai contoh. Begitulah iman. Iman tu nikmat. Nikmat iman. Tetapi tidak mampu kita menikmati. Kerana apa? Kerana tiada rasa cinta kepada Allah. Tak ada. Jadi cinta ni dalam istilah kita mengenalinya lah.
Cinta ni bukan dengan kata-kata, dengan perkataan yang disusun sehingga berbunga-bunga, bukan. Cinta itu adalah dengan mengenal dan melaksanakan suruhan. Itu kita, ma'rifatullah itu membawa kepada cinta dan nikmat. Inilah yang kita nak lakukan. Supaya mas sekalian, persiapan kita ni, wallah ta'ala alam, mungkin saya pergi dulu, mungkin tuan-tuan, wallah alam. Pesanan saya nak call dengan saya pergi dulu, tolong datang solatkan saya, doakan saya, insyaAllah. Kita nak pergi dalam keadaan nikmat. Jangan meninggalkan dunia ini dalam keadaan kecewa. Kalau kita meninggalkan dunia dalam kekecewaan, itu tak ada yang menakutkan. Sebab kita telah dipermainkan oleh dunia. Sehingga dalam keadaan frust, dah give up, dah bosan, dah tak ada apa dah lah kat dunia ni. Tunggu mati je lah. Sepatutnya kita nak meninggalkan dunia bukan sebab kita dah bosan. Kita nak meninggalkan dunia setelah kita menikmati segala suruhan Allah di dunia, kita melakukan muamalah di dunia dengan terbaik. Dan kita nak pulang kembali ke rahmatullah itu dengan keadaan kita dah melakukan insya-Allah suruhan. Ini katanya menikmati tadi itu. Mengenalinya dengan asbab mencintai. Sebab itu hari ini kita jangan salah faham, dalam bab iman juga melibatkan tentang mati, zikrul maut, mati. Jangan salah faham dalam mengenali tentang mati, ada yang membincangkan, memahami mati adalah satu perkara yang dibenci, bosan, tak suka, hati-hati. Walhal mati adalah perjalanan, permulaan bagi menikmati nikmat yang berkekalan. Perjalanan permulaan. Pintu kan, macam pintu kita nak masuk ke satu gedung, satu tempat yang dalam tu nikmat. Pintu tu kita kena lalui. Kita tak bolehlah membenci dia. Malah kita mendekati pintu tu tak sabar nak buka. Nah, itulah pintu kematian. Pintu kematian untuk memasuki satu fasa menanti kenikmatan yang berkekalan. Jikalau ditakdirkan nikmat, dengan syarat kita mesti mengenali Allah ketika hayat di kandung badan. Cirinya tiada erti bosan dalam hidup. Orang beriman tak ada bosan. Kenapa tak ada bosan? Sibuk menghayati nikmat Tuhan. Nikmat dulu nak disyukuri, nikmat yang ke depannya nak dihargai. Banyak nikmat yang tak henti-henti. Kalau contoh begitu, mas. Jadi tak ada sebab untuk dia termenung kebosanan, merasa kehilangan dan kekurangan. Kenapa? Jika benar penghayatan tentang iman, mengenal Allah yang maha menjadinya. Nah, ini kita kena peralusi, mas. Seringkali saya ingatkan diri saya, apatah lagi saya yang mengajar ni, lebihlah dekat mulut saya dengan telinga saya. Nah, bila saya yang mengajar, seringkali saya ulang, mudah-mudahan hidup ini dipenuhi dengan nikmat mengenal Tuhan. Melalui nikmat-nikmat dia, kejadian-kejadian itu, mas. InsyaAllah. Maka sebab itu nanti kita akan sentuh ke depan dalam bab ujian nanti. Sampai itu saya akan masukkan dalam perbahasan ujian. Bila masuk perbahasan matan sifat 20 nanti saya akan selitkan. Di situ baru kita tahu padanlah orang beriman ni sentiasa ada ujian yang lebih daripada orang yang tidak beriman. Qalu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah, surah Al-Ankabut ayat 2. Sebab apa? Sebab orang yang beriman itu bila dia sudah mencapai tahap kenikmatan, ujian bukan lagi masalah bagi dia. Ini perbahasan ni masuk juga ke tasawuf. Tetapi dia mesti didasari dengan keimanan. Daripada iman, cinta tu, dia tidak lagi melihat susah tu susah, apatah lagi susah buruk. Dia melihat padanya nikmat Allah yang begitu banyak. Contoh dalam bab sakit dengan sihat. Kalau diukur sakit kita, mungkin Allah bagi 2 tahun, 3 tahun. Tapi nikmat nafas tak pernah hanya kurang walau sedikit. Cara salah satu cara. Sakit macam mana pun, insya-Allah nafas kita tidaklah dipotong separuh. Cuma kadang-kadang
penat nak bernafas. Tak adalah kata dia ni sakit ni nampak macam tak berjalan sangat, kita potonglah separuh nafas dia nampaknya. Tak ada. Penuh juga Allah bagi. Baik. Masih membincangkan kita dalam qala musannif kata penulis dalam muka surat 7 edisi yang kedua, perenggan yang ketiga. Pengguru Dr. Muhammad Syukri Niwan hafizahullah ta'ala alaih, dia ni telah kata penulis terpanggil untuk bersama-sama membanting tulang, berkongsi segala ilmu dan pengalaman yang ada bagi membantu masyarakat awam memahami konsep akidah sifat 20. Jadi Tuan Guru Doktor adalah seorang yang alhamdulillah yang sangat berpengalaman dalam bab pertama, dalam bab sejarah. Ini kita ada kelebihan di sekalian sebab kita memahami tentang sejarah, bagaimana perbahasan, bagaimana susu galonya boleh sampai kepada kita di Nusantara. Jadi terpanggillah beliau untuk membanting tulang bagi memahami konsep akidah sifat 20 yang mana kalau kita tidak perhalusi pemahaman tentang sifat 20, ketahuilah mungkin jemaah sekalian ada berbincang borak-borak mungkin dengan rakan taulan kan. Mungkin boleh sebut tentang sifat 20 atau pengajian tauhid, pengajian yang sukar untuk mendapat sambutan. Mungkin tuan-tuan boleh cek lah. Sebab apa? Konsep nak memahami itu tak semudah yang disangka lah. Namun di sini alhamdulillah insya-Allah Allah permudahkan. Dia cuba mohon pada Allah Ta'ala agar kita memahami konsep sifat 20. Sebab ia menjadi teras kepada perbahasan akidah. Kaedah kita itu yang mana sampai kepada panggil Nabi Muhammad SAW melalui jalur ulama salaf, kenawan Abu Hasan al-Asy'ari, Mansur al-Maturidi yang dinamakan Asy'ariyah al-Maturidiyah, al-Sunnah wal Jamaah, turun-temurun sehinggalah ke Imam As-Sanusi rahimahullah alaih, sampailah kita Syekh Ahmad Zain, dia masuk ke Aceh, sampailah kita ke Bukit Katil. Dia semua tu berantaian, susu galur. Dia tak ada tiba-tiba muncul di pertengahan, di toko tambah, di tengah perjalanan. Jadi ia yang teras perjalanan kita ni mas. Dan pendekatan yang berpandukan Al-Quran, Sunnah, pandangan para ulama yang muktabar dengan lebih mesra menerusi buku sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Buku sifat 20, di sini pun nanti kita akan, Tuan Guru kita akan nampak perbahasan bagaimana boleh nama sifat 20 itu. Pun ada syarah, kita akan nampak. Dan di sini gunakan di Nusantara maklum dan ma'rum perbahasan tentang penggunaan sifat 20, nama lain bagi Ummul Barohid. Tunjang kepada perbahasan sifat 20 itu adalah bertunjangkan perbahasan kitab induknya adalah Ummul Barohid. Namun digunakan di sini sifat 20 dan perbahasan sejarah dan kupasan pendekatan kita. Dan perbahasan ini disebut sejarah banyak fakta mas sekalian. Dan pengajian akidahnya memang fakta sebenarnya. Namun dalam fakta kita kena banyak berfikir. Bukan faktanya hanya menjadi sekadar kita ambil tahu tadi, tapi fakta yang membuat kita berfikir. Dan sebab itu pengajian ini wallahi berat sebenarnya. Berat. Dan perlukan kepada pertolongan Allah, mohonlah berdoa sungguh-sungguh. Jangan letak pada diri untuk aku je nak belajar. Bukan letak pada diri. Mohon Allah bantu kita nak belajar dan faham. Bila nak bagi datang Muslim, niatkan begitu. Mana-mana kuliah lah, mana-mana pengajian, terutamanya akidah. Nanti pun kita akan nampak kedudukan ilmu yang menjadi kedudukan dan keutamaan dalam banyak-banyak ilmu. Yang paling utama adalah akidah. Wajibal wajib. Bila dia paling utama, disitulah serangan yang paling besar. Sebab nak meruntuhkan ilmu yang lain, runtuhkan asasnya. Jadi kalau kata mengaji akidah tu mudah, wallah alam rasa belum mengaji lah. Mengaji akidah ni susah. Saya cakap tu orang tak nak janjikan bulan dan bintang. Namun dalam susah ada nikmat yang dijanji Allah. Macam kita berbicara soal buah durian. Buah durian Musang King ataupun Black Thorn. Nak dapatkan isi dia,
kena menempuhi duri. Kalau takut bermain dengan duri, jangan bermimpi nak makan durian. Maka tidaklah dia merasa raja buah. Nampak? Jadi raja buah tu, tengok nikmat tu hebat. Kulitnya keras berduri, isinya lembut. Tak boleh nak beza, tak boleh nak terfikir kadang. Allah buat begitu, Masya Allah. Dan mendapat, orang kata apa, kedudukan raja buah. Nah, begitulah memahami tentang akidah. Penuh dengan ranjau berduri. Kita rasa tidak? Alhamdulillah lah jemaah sekalian. Berterima kasih lah kat Nabi. Kita ngaji akidah, minta maaf cakap saya menyampaikan ni pakai mikrofon. Saya lagi dilontar makan, bukan dilontar batu. Nah, sebab tu bila kata Ustaz mengajar jauh Melaka, tak apa, saya datang. Sebab saya nak rasa susah. Tak ada kata jauh no saya. Kalau kata sampai ke bulan pergi, tapi bagi transport lah. Sungguh wallahi masalah. Sebab kita faham mengaji akidah ni susah. Nabi, cuba tengok Nabi. Nabi mengaji akidah kena balik batu, kena balik najis, kena pulau, kena halau, lancar perang nama sekali. Daripada Al-Amin dipanggil Majnun. Allah Akbar. Jadi itu kata tuan guru saya, kata apa, tuan guru Riza, Farid, kau kena cari susah. Cari susah, bukan cari penyakit masalah. Dengan cari penyakit yang tidak-tidak aja buat. Cari susah ni maksud apa? Bersungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh datang. Mengajar pun sungguh-sungguh. Biar cari susah. Susah-susahkan diri tu. Jangan nak mudah-mudah. Jangan nak mudah-mudah. Tapi jangan menyusahkan. Kita kena faham. Kita tak apa. Tapi kalau orang, kita mudahkan. Kalau diri, kita kena bersusah-susah. Jangan menyusahkan. Sebab Nabi kata, yassiru wala tu'asiru. Permudahkan, janganlah kau susahkan. Cuma kita kena susah-susahkan supaya kita nampak nilai perjuangan ilmu itu, mas sekalian. Baik. Dan buku ini sesuai dimiliki oleh setiap individu bergelar Muslim, khusus masyarakat awam. Semua peringkat sesuai untuk mempelajari buku ini. Cuma kena ada huraian. Dan tuan guru memang letakkan, memang kalau dibaca alhamdulillah perkataan masuk mudah ni, walaupun nanti kita lihat perbahasannya dalam kitab-kitab muktabar, namun tuan guru menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, alhamdulillah. Dan kita bersyukur buku ini sampai kepada kita malam ni, alhamdulillah. Perbahasannya Allah takdirkan terus berjalan di sini, alhamdulillah. Baik, jadi di sini untuk membawa masyarakat awam yang masih kurang memahami akidah secara tepat dan jelas. Jadi hasil bermaksud hasil pada pembelajaran dalam pengajian kitab Sifat 20 Sejarah dan Kubasan Pendekatan Akidah secara tidak langsung akan membawa kita memahami akidah secara tepat dan jelas. Ini paling penting. Secara tepat dan jelas. Bermula dengan yang benar, tepat dan jelas. Benar-benar dah, kita beriman pada Allah benar. Kita nak benar kita itu secara tepat. Allah wujud. Okey, tepat itu. Sifat 20 nafsiyah. Dan wujud itu jelas wujudnya. Ada perbahasan, ada syarah dia. Kita boleh uraikan, insya-Allah. Kalau tidak secara tafsiri, supaya terperinci, kita mampu menguasai secara ijmali, secara ringkas. Baik. Maka 4 pecahan dipecahkan dalam perbahasan. Yang pertama, kitab ini memberikan tumpuan sepenuhnya kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, menerangkan sejarah perbincangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga kemunculan dan perkembangan perbahasan sifat 20 secara terperinci. Bermaksud kita akan belajar tentang sejarah perbincangan. Bila start bincang sifat Allah ni? Bila kemunculannya? Bagaimana perkembangan secara terperinci? Jadi tak adalah lagi kita ni berdakwa-dakwi. Sifat 20 ni macam mana? Tahu lah, aku ngikut je. Jangan. Ni sekarang ilmu ni dah sampai kau pergi kata ni. Sejarah dia. Jadi kalau kata
Tahu tak asal-usul sifat 20? Tahu. Nyanyi tuan. Sini ada dah perbahasan ni. Kita akan nampak insya-Allah menjadi tanggungjawablah surau kita Nurul Iman ni. Mudah-mudahan dengan nama pun Nurul Iman, cantik dah Nurul Iman, menjadi pencetus tersebarnya perbahasan sejarah akidah. Biasa kita dengar perbahasan akidah, kitab. Nanti kita pun akan tengok list kitab-kitab yang seringkali diperbahaskan di mana-mana tempat. Tapi kita nak memahami sejarah, Mas sekalian. Bila sejarah ni dia lebih membuatkan kita lebih jelas sesuatu. Baik. Dan yang ketiga, menerangkan 41 sifat. Yakni 41 sifat tu apa? Yang wajib, mustahil dan harus. Berapa sifat wajib bagi Allah? Berapa sifat wajib bagi zat Allah? Berapa sifat yang wajib bagi kita tahu tentang Allah? Dia nampak soalan dia, nampak macam sama kan? Berapa sifat wajib bagi zat Allah? 20. Berapa sifat yang wajib kita ketahui tentang Allah? 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Kenapa wajib mengetahuinya? Di situ ulama telah menggaris pandukannya. Kita akan bincang. Ini kaedah perbahasan akidah. Boleh tak nak belajar wajib mustahil ini? Tak sempurna imannya. Ini ulama telah membahaskan. Jadi kita akan nampak perbahasan nanti. Malah mengaji sifat wajib saja, tak nak mengaji sifat mustahil pun tak lepas bahasa akidah. Dia kena memahami 41 sifat ini secara tafsiri, yakni uraian terperinci. Dan alhamdulillah dalam perbahasan kitab ini Tuan Guru akan membawakan 5 kitab muktabar besar yang disandarkan kepada syarah Ummul Barohin nanti, yakni daripada syarah Matan Sanusiyah, syarah Al-Alamah Al-Imam Al-Hudhudi, Al-Imam Al-Bajuri. 5 kitab besar yang akan disandarkan pada perbahasan kita, menyebabkan perbahasannya akan jadi terperinci. Bersandarkan Al-Quran, hadis, penjelasan para ulama akidah tersohor dan tafsir pilihan sepanjang zaman. Dalam tafsir pun nanti kita akan tengok. Di sini pun kita akan nampak akan ada perbentangan perbahasan tentang tafsir muktabar, tafsir At-Tabari, tafsir Baidawi, tafsir Ibnu Katsir. Kita akan nampak nanti perbahasan. Dan yang keempat, merungkai isu-isu yang mencabar akidah sifat 20. Seperti akidah Tauhid 3. Nanti kita akan nampak. Kita ada aliran perbahasan lah, ada perbahasan aliran kita akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Tapi kita akan dengar pula ada aliran perbahasan Tauhid 3. Aliran mana ni? Golongan Salafiyah. Salafiyah merujuk kepada satu golongan yang cuba untuk membawa pemahaman salaf tapi di era khalaf. Dia nak bawa pemahaman salaf tapi di era khalaf. Khalaf ni masa apa? 300 tahun selepas kewafatan bagi Nabi Muhammad SAW, yang melibatkan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada pelbagai maksud. Dia cuba nak mengambil maksud zahir ayat itu dan nak mengambil itu sebagai perbahasan, namun ditakwilkan juga dengan perbahasan mengikut maksud ayat. Dia jadi nak kata khalaf, tidak, salah, tidak. Lalu salafiyah, dipanggil salafiyah. Ini Tuan Guru guna kalimah itu. Dan ini maklum lah, kalau sebut salafiyah ni, kita akan maklum golongannya cuba untuk membawa gerakan aliran salaf 300 tahun sebelum hijrah. Maknanya Nabi SAW 300 tahun itu salaf. Dia nak bawa perbahasan itu ke zaman ini. Kita akan nampak apa cabaran. Itu nanti kita akan masuk pada perbahasan. Maka akhir kata, mudah-mudahan buku ini mampu memberi kefahaman dan penjelasan yang bermanfaat dalam meleraikan segala kemusykilan tentang akidah para pembaca. Ini pun menjadi
Kalau tanya ke mana hala tuju perbahasan kita ini, hala tujunya adalah untuk meleraikan segala kemuskilan tentang akidah. Mudah-mudahan kitab ini mampu meleraikan kemuskilan akidah para pembaca, sekaligus menjadi panduan untuk mengenal Allah. Nanti orang tanya nak mengenal Allah macam mana? Ni kitab boleh jadi panduan. Nampak? Sebab apa? Menjadi panduan. Mengenal Allah itu mesti dengan sifat-sifatnya. Jadi tidaklah perbahasan mengenal Allah itu hanya perbahasan yang bermain dengan kata-kata. Tidak. Kadang dia membawa pada ma'rifatullah, tapi tiada asas perbahasannya. Dia hanya bermain dengan kata-kata, akhirnya menjadi falsafah. Akhirnya tidak memahami dengan mengikut perbahasan yang muktabar. Jadi kitab ini akan jadi panduan untuk mengenal Allah dengan segala sifat serta keagungannya, bagi menyimpang dari sebarang kecacatan dan kesalahan. InsyaAllah semoga dengan mengamalkan intipati buku ini juga kita sama-sama mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah SWT dan ditempatkan di syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah pelihara seluruh keturunan Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Ni'wan ataupun Dr. Nik Masakari Arda'in. Beliau ada orang Patani, 20 tahun berkhidmat di USAS. Sekarang beliau ada Ketua Jabatan Usuluddin. Dan alhamdulillah saya mengajar kitab beliau ini atas izin beliau. Saya personally WhatsApp, doktor, izinkan saya untuk saya mendalami kitab ini. Ni waktu saya belajar ni, SEM 1 ni, Master Usuluddin, karya akidah. Dan alhamdulillah syukur mas sekalian, saya memang niat nak mendalami tentang akidah, terutama sifat 20 ni tentang Allah. Yang pertama sebab tu mesti kita niat nak cari ilmu. Bukan cari guru ya. Guru belum tentu jumpa ilmu tu. Tapi kalau cari ilmu, Allah akan pertemukan guru. Dan alhamdulillah Allah pertemukan Dr. Nik Muhammad Syukri bin Hafizahullah Ta'ala, dan beliau buat kajian sifat 20. Allahu Akbar. Boleh jadi ini kan atas inisiatif ni. Kan pensyarah kan ada inisiatif dia dapat kajian dalam ke mana, kitab mana. Dan beliau mengambil pendekatan untuk mengupas sifat 20, apatah lagi sekarang telah menjadi polemik isu tentang perbahasan akidah sifat 20 Asy'ariyah Al-Maturidiyah sekarang. Dan ketika saya dapat tahu beliau mengasaskan, mengkaji dan menghasilkan karya ini, personal saya peribadi, ia satu anugerah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk diri saya, mudah-mudahan untuk jemaah semua juga, untuk kita yang mencari-cari mungkin mencari-cari ataupun dah ada nak memantapkan lagi, maka inilah perbahasan yang telah digarapkan. Mudah-mudahan Allah pelihara Tuan Guru dan moga Allah tempatkan seluruh keturunan beliau di kalangan orang yang saleh dan salihah dan dimasukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita semua yang terus istiqamah mengaji pengajian ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga keturunan kita, keturunan saleh dan salihah, dan memasukkan kita dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita terus masuk pada perbahasan pendahuluan muka surat 15. Nanti kata pengantar khas ini boleh dibaca secara sendiri. Cuma boleh juga kalau kita tengok pada muka surat 13 kata pengantar khas ini. Kalau edisi kedua ni, kat atas tu ada kulit depan tu ada kata pengantar khas kan. Orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak Datuk Dr. Afifi Al-Akiti tu kan. Sekadar nak tengok muka 13. Antara pemerintah yang menjadi pendukung kuat terhadap akidah Imam Al-Sanusi. Imam Sanusi. Ya, ini masuk kata Imam Sanusi ini adalah imam yang mujaddid, yang menjadi pembaharu. Kalau tengok atas tu, atas sikit, perenggan atas. Ini kata pengantar khas kita, Datuk Afifi Al-Akiti mengatakan, kemunculan Imam Mujaddid Abdullah Al-Sanusi, Abu Abdullah Al-Sanusi nama beliau, Imam Al-Sanusi, 895 Hijrah, kurun ke-9. Bermulalah era baru ilmu kalam dan aliran sunni yang dikenal sebagai era Al-Sanusi. Ilmu kalam merujuk pada ilmu akidah, tauhid. Jadi Mujaddid ini ulama yang menjadi pembaharu
Kerana waktu itu, waktu yang kurun ke-9 tu, kurun yang sedang bergelut dengan permasalahan. Nanti kita akan nampak Imam Sanusi sendiri mengakui perkara itu. Jadi pendekatan Imam Sanusi kemudiannya dijadikan sebagai pendekatan rasmi. Ingat, jadi kita sedang mengkaji kitab induk beliau. Itu kata lagi satu saya rasa bersyukur tu, kajian Tuan Guru terhadap kitab induk Imam Sanusi. Kitab induk ini sebagai pendekatan rasmi dan pendekatan akidah di seluruh Nusantara, terutama di tanah Melayu yang kini dikenali sebagai Malaysia. Para ulama dan pemerintah turut berganding bahu mendukung pendekatan akidah yang selaras dengan manhaj Al-Imam Sanusi. Antara pemerintah yang mendukung kuat terhadap akidah Imam Sanusi adalah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan yang ke-30, Sultan Iskandar Shah. Tahun 1938 masih, baginda mengarang sebuah kitab yang berjudul Ar-Risalah buat para ulama dan qadi di seluruh negeri di bawah naungan baginda. Kitab tersebut mengandungi kitab Ummul Barohin ataupun Akidah Al-Sughra. Masuk kata, tuanku karang kitab yang di Sultan Perak yang ke-30, karang kitab yang berjudul Ar-Risalah, yang di dalam kitab itu mengandungi perbahasan tentang Ummul Barohin ataupun Akidah Al-Sughra, karya Imam Sanusi. Dan hal ini menunjukkan bahawa akidah Imam Asy'ari yang diolah oleh Imam Sanusi merupakan akidah rasmi di negeri Perak. Dan bukan sekadar Perak, itu turut di negeri-negeri lain di Malaysia. Contoh seperti di negeri Selangor Darul Ihsan. Kita Sultan Selangor. Kita pula, kita tu saya. Terasa cakap Selangor. Ini kat Melaka. Sultan Selangor yang ke-6, Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Tapi kalau Melaka ni pun sejarah dia tak tuah semua tu kan. Silap bulan memang Imam Sanusi lah pakunya, sendi akidah ni. Kalau kita kaji tu mesti jumpa punya, mesti jumpa tu tak. Buat kaji tengok. Mesti jumpa. Kita akan tengok nanti sejarah masuk ke Aceh, masuk dekat nanti kita Melaka. Memang itulah pembawaan. Sultan Selangor yang ke-6, Sultan Alauddin Sulaiman Shah 1938 mengarang sebuah risalah berjudul Pohon Agama yang juga menggunakan pendekatan Imam Sanusi dalam pembelajaran akidah. Makna kata kita duk ngaji ni bukan berbahasa kecil-kecil lah. Sultan memakai pasal. Sultan memakai perbahasan Imam Sanusi. Baik, kita pergi pada pendahuluan insya-Allah. Muka surat 15. Kita akan berhenti sekitar 8.15 ya, kita 10 minit lagi itu berhenti insyaAllah kan? Kita sambung sikit. Alhamdulillah. Sejak alam roh, manusia sudah mengaku dan bersaksi terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik saja roh-roh keturunan anak-anak Adam, anak-anak Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari sulbi mereka sebelum dihantar ke alam dunia sebagai seorang manusia yang memiliki roh dan jasad. Peristiwa ini direkodkan dalam kitab Al-Quran. Makna kata dalam alam roh sebelum sampai ke bumi ada jasad, roh dan jasad. Maka telah pun menjadi saksi semua keturunan anak-anak Nabi Adam AS. Tak ada yang terkecuali. Dirakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Yang bermaksud dan ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, yakni roh, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab. Bila sebut macam ni mereka menjawab, kita terus letak aku menjawab, kita lah jawab kan. Yang menjawab tu kita memang sekalian. Allah takdirkan roh yang berada di alam roh, kemudian hadirnya ke bumi. Kita lah antara yang ditakdirkan hidup sekarang. Rupanya kita dah bersaksi dulu. Ini cerita ni bukan tentang roh lain ni. Roh mana? Kita. Kita. Saya lah. Kalau baca ni,
Kalau kita letakkan bukankah aku ni Tuhanmu, kita boleh ambil ibrah, bukan tukar maksud kalimah ni, ambil ibrah. Aku menjawab ataupun saya menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian, kata Allah, supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, yang Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Maksud kata nanti di hari kiamat, waktu Yaumil Mizan, hari pembalasan, tak ada lagi istilah I don't know. Oh, Tuhan tu Esa ke? I don't know. Jangan kata begitu, malaikat kata. Kau dah ambil kesaksian satu ketika dahulu, sebelum lahir ke bumi, sewaktu kamu berada alam roh yang telah Allah ciptakan, dah mengaku yang Esa hanya Allah. Mari ke dunia menyekutukan Allah. Tak nak beriman kepada Allah. Mentang-mentanglah Allah bagi kita ada pilihan. Ada pilihan, bukan suruh memilih-milih. Ada pilihan agar boleh buat pertimbangan mana yang baik, mana yang buruk. Patutnya. Bukan ada pilihan lalu mengatakan belum masanya lagi, katanya. Belum masanya. Kita pula menentukan belum masanya lagi. Maka di sini dimulakan muqaddimah. Bermaksud dalam kita nak memahami tentang Allah sebenarnya dalam nurani kita, rohani kita, telah pun semuanya ada benih itu. Jadi tak adalah orang kata kekok nak ngaji, tinggal nak menghidupkan, nak menghubungkan balik perjalanan kita di alam roh satu ketika dahulu. Dan tujuan utama diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana Allah SWT menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia mereka untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Ini menjadi dalil yang qat'i. Apa aku nak buat kat dunia ni, sibuk kulu kilir lah, buat apa? Tak ada buat lain, beribadat sepatutnya. Maksud kata jadikan sibuk kita itu sebagai ibadah. Kalau tak jadi ibadah, jangan buat, sia-sia. Ibadah yang paling utama itu adalah mengenal Allah. Illa liya'rafu. Jadikan asbab apa yang kita lakukan itu mengenal Allah Ta'ala. Sebab itu tujuan kita dijadikan. Tak ada sebab lain. Bukan sebab untuk sakit. Contohlah, walaupun Allah jadikan sakit, Allah tak jadikan kita jadi sebab untuk susah. Walaupun ada susah. Ada perkataan saya gunakan dalam surah Al-Baqarah ayat 20 tak silap. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah aku yang telah menjadikan kamu. Perkataannya begini je, Mas. Allah jadikan susah untuk manusia. Allah jadikan senang untuk manusia. Tapi Allah tidak jadikan manusia untuk susah. Boleh faham? Ini bukan bertukar-tukar ayat ni. Cuba kita cuba dah sekali. Dia nak ujung-ujung Nabi memang macam itu. Kita nak habis-habis kita bagi kick sikit. Allah jadikan susah untuk manusia. Allah jadikan senang untuk manusia. Tetapi Allah tidak jadikan manusia untuk susah. Allah tidak jadikan manusia untuk senang. Tapi Allah jadikan manusia untuk menyembah Allah. Apa maksud? Maksud kata susah untuk manusia, tapi manusia jangan ikut susah. Kalau susah jadi apa adat susah, malas, marah-marah, juri ke apa ke. Tapi Allah jadikan susah untuk kita terima. Dan Allah jadikan kita untuk Allah, sujud pada Allah. Jadikan susah sebab untuk kita beribadah kepada Allah. Susah ni, ya Allah, aku susah ya Allah. Tolong ya Allah, aku tak boleh hadapi kesusahan dengan diri aku. Aku mesti menghadapi kesusahan denganmu ya Allah. Itulah illa liya'budu. Bukan kata mana susah, kita mesti bangkit tuan-tuan. Kita kena tentukan hidup kita, ubah hidup kita. Tak pasal-pasal jadi qadariyah. Kita yang mengubah hidup jadi senang. Walhal senang atau susah di dalam qadar Allah.
Allah jadikan susah senang untuk kita. Ya, terima kesenangan. Tapi bukan kita untuk senang. Apa maksud? Allah jadi senang, kita pun relax, senang lena. Ikut senang buat apa? Ikut akulah. Mampu. Aku ada duit. Aku ada itu. Tak, itu bukan alasan. Allah jadikan senang, kita terima. Tapi kita untuk Allah. Bila kita sujud kepada Allah, kesenangan kita gunakan untuk ketaatan. Allah bagi lebih duit, infak. Allah bagi lebih masa, guna untuk taat. Allah bagi kita senang untuk itu, bagi senang orang. Itu masuk. Sebab tu ila liya'budun ni bukan nak mencari susah ke masjid senang, tidak. Senang tu akan datang, susah akan datang. Siapa sangka tsunami datang? Tak siapa sangka. Siapa sangka COVID akan datang? Tak ada siapa, sebab dia akan datang masing-masing. Sebab memang Allah jadikan susah akan datang pada kita. Soalannya, kita nak datang pada siapa? Datanglah kepada Allah. Wa raja'na ila Allah. Tetaplah datang kepada Allah. Kerana Allah jadikan kita hanya senya untuk sembah Allah. Illa liya'budun. Bukan sembah susah. Susah aja menyembah pun menyembah. Tolonglah, takut je susah. Susah. Sampai dia buat khurafat. Sampai pakai tangkal itu dan ini. Sebab takut dia susah. Tapi kalau kita sembah Allah, susah datang, pantang undur orang beriman. Di mana ada susah, kita sambut dengan keimanan. Inilah pejuang-pejuang dahulu di masa kita. Mereka ada Allah. Maka mereka berhadapan segala kesusahan. Kerana itulah tujuan manusia dijadikan. Maka kita berhenti setakat ini. Kita akan sambung pada perbahasan akan datang. Beribadat kepada Allah tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas, iaitu sengaja beribadat hanya kepada Allah SWT. Ini penting kerana dalam bab ibadat, kata kuncinya adalah dengan niat yang jelas. Tidaklah menjadi ibadat kalau tidak menjadi niat yang jelas. Dan ini kita akan bincangkan pada perjumpaan akan datang, InsyaAllah. Baik, kita tutup dengan munajat umat, InsyaAllah sebagaimana hajatnya. InsyaAllah kita ambil berkat malam Jumaat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, malam yang mustajab doa. Dan asbab kepada kebaikan pengajian kita, pengajian Tauhid ini, yang menjadi pengajian usuluddin, asas kepada agama. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita. Di qiraati suratul Fatihah 7 qiraat, 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat. Bagi yang baru mungkin boleh ikut saja insya-Allah, sebab ada perubahan-perubahan pada kalimah-kalimah yang akan saya bacakan. Dan kita akan bacakan Al-Fatihah 9 kali bacaan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب بسر خصوصا semua yang ada pada hari ini ya Allah, kabulkan ya Allah segala hajat kami, urusan dunia dan akhirat. Mudahkan ya Allah urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Nas'aluka ya Allah fi kulli haja ya Rabb, khususan umat Islam seluruh dunia ya Allah, khususan fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa khususan fi Malaysia ya. Jauhkan kami dari bala bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan ya Rabb. Nas'aluka ya Allah fi kulli haja ya Rabb ya Arhamar Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selesai sudah pengajian kita pada malam yang penuh barakah ini, dan itu diakhiri dengan munajat umat pada malam Jumaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima seluruh hajat kita insya-Allah. Mohon ampun maaf daripada saya, tak kekurangan, tak kasar kata, tak kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini, sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku laqad hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allah.